Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Anwar BK. Untuk perkongsian kali ini, cikgu masih lagi menyentuh bidang pembangunan dan perkembangan sahsiah diri murid. Fokus bidang adalah kemahiran sosial dan topik yang akan cikgu kupas pada perkongsian kali ini ialah membina persahabatan. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang topik ini, adalah lebih baik kita memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sahabat. Cikgu percaya semua murid ada sahabat kan? Tetapi apakah sebenarnya maksud sahabat? Berdasarkan sumber rujukan yang cikgu petik daripada Kamus Dewan edisi keempat, sahabat ialah kawan, teman atau taulan. Selain itu, sahabat juga boleh didefinisikan sebagai orang yang dikenal rapat dan disukai tetapi tidak bersaudara dengan kita. Itulah definisi sahabat menurut Kamus Dewan edisi keempat. Seterusnya, jom kita lihat isi perbincangan utama yang akan cikgu kongsikan dalam perkongsian kali ini, iaitu tips membina persahabatan. Okey, jom kita lihat tips yang pertama. Tips yang pertama untuk membina persahabatan yang sejati ialah fikir apa yang kita dapat berikan kepada sahabat kita, bukan apa yang kita dapat dari persahabatan. Macam mana tu? Okey, cikgu bagi contoh supaya murid-murid lebih mudah faham. Okey, katakan kita ada seorang kawan ataupun sahabat yang agak berada ataupun mungkin lebih kaya sedikitlah berbanding kita. Jadi ada setengah orang sebab kawan dia tadi kaya, dia akan fikir, oh aku berkawan dengan dia, dia nak orang kaya, bolehlah dia selalu belanja aku. Kan? So ni adalah contoh orang yang mengambil kesempatan yang tidak baik hasil daripada persahabatan yang terbina. Okay? Bagi sahabat yang baik, dia tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memenuhi kepentingan diri dia, tetapi dia memikirkan sebaliknya. Contoh, dia akan fikir, oh bila aku berkawan dengan dia, aku ada knowledge ni, aku ada ilmu ni, aku ada pengalaman ni, dan aku boleh kongsikan pengalaman ini dengan dia. Okay? Itu contoh kita berfikir apa yang kita boleh berikan kepada sahabat kita berbanding apa yang kita dapat daripada persahabatan. Kita contoh Okay, baik, itu adalah yang pertama. Okay, kita tengok yang kedua, tips membina persahabatan yang sejati. Yang kedua ialah sentiasa memberikan dorongan kepada sahabat kita. Sahabat yang baik, dia akan selalu memberikan sokongan dan juga dorongan kepada sahabat dia. Jadi kalau sahabat dia berjaya dalam satu-satu bidang, dia akan rasa seronok, dia akan rasa gembira, dia akan rasa bahagia, tak ada pun rasa dengki dan sebagainya. Itu adalah contoh sahabat yang baik. Begitu juga kalau sahabat dia tengah down, mungkin kerana kecewa ataupun gagal dalam satu perkara, dia juga akan berperanan untuk memberikan semangat untuk mengembalikan semula motivasi diri sahabat dia tadi. Itu adalah contoh sahabat yang baik. Jadi untuk membina persahabatan yang sejati, kita perlulah sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada sahabat kita. Okay, itu tips yang kedua. Okay. Seterusnya, kita lihat pula tips yang ketiga, bersedia untuk memaafkan. Okay, ini tak ramai orang boleh buat. Kawan kita juga adalah manusia, kita juga adalah manusia, dan bila manusia, kita akan sentiasa terdedah dengan kesilapan dan juga kesalahan. Macam-macam lah kan, kesilapan bicara, kesilapan perlakuan dan sebagainya. Jadi kita sebagai sahabat, kita perlu bersedia untuk memaafkan sahabat kita tadi jika kawan kita tadi membuat kesilapan. Jadi bersedia untuk memaafkan adalah satu tips ataupun faktor yang sangat penting untuk membina satu hubungan ataupun membina satu persahabatan yang sejati. Okey, itu adalah tips yang ketiga. Seterusnya, kita lihat tips
untuk membina persahabatan sejati. Yang keempat, okey, jangan memperlihatkan kesalahan yang dibuat oleh sahabat kita. Macam mana tu? Maksudnya, kesinambungan daripada yang telah cikgu jelaskan dalam tips ketiga tadi. Kawan kita akan buat kesilapan, kita jangan perbesar-besarkan. Seperti mana kita tak suka orang memperbesarkan kesilapan kita ataupun kesalahan kita, begitu juga dengan sahabat kita. Kita jangan perbesarkan dan juga memperlihatkan kesalahan tersebut lah. Kita semua ada aib dan kita semua ada maruah. Jika kita pandai menjaga maruah dan aib sahabat kita, insya-Allah persahabatan yang kita akan bina akan kekal berpanjangan. Okey, itu tips yang keempat. Jom kita lihat tips membina persahabatan yang kelima. Penting ni, menepati janji. Okey, bila kita berjanji dengan sahabat kita, berjanji dengan kawan kita, sebenarnya bukan dengan sahabat kita sajalah. Dengan semua orang pun, yang bukan sahabat kita pun, kita perlu menepati janji apabila kita berjanji. Berjanji ni sebenarnya, bila kita menepati janji, sebenarnya kita sedang membina satu kepercayaan orang lain terhadap diri kita. So, bayangkan dengan sahabat kita, kita tidak menepati janji. Rasanya persahabatan tu berapa lama boleh tahan? Kan? Memang tak lama. Okay? Jadi untuk membina persahabatan sejati, bila kita berjanji dengan sahabat kita, berjanji dengan kawan kita, kita perlulah menepati janji. Okay? Itu tips yang kelima. Tips yang keenam, jangan cuba mengawal sahabat. Ni macam mana pula ni? Jangan cuba mengawal sahabat. Okay, sahabat kita ni, dia bukan bersahabat dengan kita seorang. Okay? Dia ada sahabat-sahabat yang lain juga. Okay? Jadi kita tak boleh nak kawal dia sepanjang masa 24 jam nak berkawan dengan kita, nak bersahabat dengan kita. Dia pun ada sahabat yang lain juga. Jadi kita tak perlu kawal sahabat kita, berikan dia ruang dan juga kebebasan untuk bersahabat dengan orang lain juga. Seperti mana kita pun suka kan, bukannya kita berkawan dengan seorang, kita ada sahabat-sahabat yang ramai juga. Okay? Seperti mana kita tak suka diri kita dikawal, maka bagi ruang dan juga kebebasan kepada sahabat kita juga untuk bersosial seperti orang lain lah. Okay? Tips yang keenam, jangan cuba mengawal sahabat. Okay? Itu tips yang keenam. Seterusnya, tips membina persahabatan yang ketujuh, selalu ada pada saat senang dan susah. Kan? Yang ni tapi kebanyakan berlaku bila saat kita senang, ramai kawan kan? Tapi bila kita susah, kawan-kawan kita yang ramai tadi dah hilang. Kan? Biasa berlaku macam tu. Okey? Tapi untuk membina persahabatan yang baik, untuk bina persahabatan yang kekal berpanjangan, kita perlulah sentiasa ada pada saat sahabat kita susah, sahabat kita senang. Itulah ciri-ciri sahabat yang sejati. Okey? Jadi kalau kamu ada sahabat kamu yang macam ni, waktu kamu senang dia ada, waktu kamu susah dia ada, jangan lepaskan. Itu adalah sahabat yang sangat baik bagi kamu. Okey? Itu adalah tips yang ke-7. Seterusnya kita lihat tips yang ke-8. Menerima seadanya. Okey? Biasalah kawan kita ada kekurangan, kita juga ada kekurangan. Jadi kita kena belajar menerima sahabat kita seadanya. Kan? Dia pun terima kita seadanya, kenapa pula kita tak boleh nak terima sahabat kita seadanya? Terimalah. Kalau dia dah macam tu kan, kita terima. Tapi kalau dia ada kelemahan, kita cuba nasihat. Kan? Kalau dia berubah, Alhamdulillah. Kalau dia tak berubah pun bukan kuasa kita, kita hanya boleh nasihat saja. Yang boleh mengubah sahabat kita hanya Yang Maha Esa. Okay? Belajar menerima seadanya, insya-Allah hubungan persahabatan akan berkekalan, insya-Allah. Okay? Itu tips yang ke-8. Seterusnya kita lihat tips membina persahabatan yang ke-9, iaitu menjaga rahsia sahabat. Kan? Rahsia sahabat macam mana tu? Bila kita bersahabat, sahabat sejati kan, sahabat rapat. Bila sahabat ni, kita biasanya ada satu-satu perkara yang kita tahu. Yalah, sahabat kan, biasa dia percaya kepada kita dan kita pun percaya pada dia. Dia akan kongsikan segala, tak segala lah, mungkin ada sebahagian ataupun mungkin segala rahsia dia kongsi dengan kita. Dia betul-betul percaya pada kita.
Jadi rahsia dia ni kita kena jaga betul-betul kerana ia melibatkan kepercayaan. Okey, rahsia kita pun dia ada, rahsia dia pun kita ada. Okey, jadi jaga rahsia sahabat seolah-olah kita sedang menjaga aib dia lah. Okey, kepercayaan yang terbina ini adalah sangat penting kerana dengan kepercayaan inilah hubungan persahabatan akan kekal berpanjangan. Okey, jaga rahsia sahabat, insya-Allah sahabat akan jaga rahsia kita. Baik, itu tips membina persahabatan yang ke-9. Seterusnya kita lihat yang terakhir cikgu rasa, meraihkan perbezaan pendapat. Ini biasalah. Okey, biasa kita ada pendapat kita, sahabat kita tadi pun ada pendapat dia. Okey, pendapat kadang-kala sama, kadang-kala tak sama. Bila sama seronok lah kan, tapi bila tak sama macam mana? Biasanya akan berlaku pertelagahan, pertelingkahan. Kerana apa? Kerana kita tidak meraihkan perbezaan pendapat. Okey, bila kita berkawan, bila sahabat kita ada pendapat dia, kita raihkan, tak apa. Dia tak sama dengan pendapat kita, tak apa, kita raihkan. Okey, terima seadanya. Okey, pendapat dia boleh jadi tak salah, kan? Pendapat kita juga tak semestinya betul. Dan pendapat sahabat kita tadi tak semestinya betul. Boleh jadi pendapat kita salah. Jadi sama-sama meraihkan. Bila meraihkan, barulah hubungan persahabatan itu akan jadi harmoni dan kekal berpanjangan. Itulah ciri-ciri sahabat yang sejati. Okey, baik. Itu yang terakhirlah, yang terakhir. Okey, sebagai penutup dan juga kesimpulan kita pada hari ini ialah sahabat yang baik umpama seorang penjual wangian. Wangian apa? Minyak wangi lah. Minyak wangi lah, senang cakap. Penjual wangian kerana manfaat yang kita akan perolehi daripadanya apabila kita berdamping dengannya, kan? Bila kita berkawan dengan penjual minyak wangi, sedikit sebanyak kita pun akan dapat tempias bau wangi dia. Itulah umpamanya sahabat yang baik, kan? Jadi kalau ada sahabat yang sejati yang murid-murid dah jumpa, peganglah ia. Bukan pegang macam tu, bukan. Maksudnya pegang tu adalah kekallah bersahabat dengan dia. InsyaAllah banyak kebaikan yang akan kita perolehi dengan mempunyai seorang sahabat, bukan seorang lah, dengan mempunyai sahabat yang baik. Okey, jadi cikgu harapkan semua murid menjadi seorang sahabat yang baik kepada orang lain. Dan mudah-mudahan apa yang telah cikgu kongsikan pada perkongsian kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid yang menonton. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.